Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustaz Fahmi dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tentang cabaran pembangunan kelestarian etika dan peradaban ke arah kesejahteraan bersama di Malaysia. Terdapat pelbagai cabaran yang perlu Malaysia hadapi untuk membangunkan kelestarian etika dan peradaban. Antaranya ialah cabaran ekonomi. Cabaran ekonomi ini memberikan impak yang penting kepada etika dan peradaban manusia. Dalam perspektif Maslow dan Corbett, pemikiran etika tinggi berlaku apabila seseorang individu itu bebas daripada kepentingan peribadi dan pihak lain. Tindakan dan keputusan etika juga dibuat adalah atas kesedaran diri mereka yang tinggi. Jika kita lihat dari perspektif kedua-dua tokoh barat ini, etika dan peradaban berkadar terus dengan ekonomi, iaitu apabila individu ni telah dapat memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Tak kisahlah kehendak mereka dari segi asas ataupun keselamatan ataupun esteem diri, maka barulah ia mencapai tahap kesempurnaan diri. Namun, ia berbeza daripada perspektif Islam. Al-Ghazali yang menyatakan bahawa akhlak adalah bersifat kerohanian yang diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku yang baik kerana kesedaran terhadap Allah. Bagaimanapun, cabaran etika dan peradaban kepada masyarakat pada hari ini adalah berteraskan dengan keperluan-keperluan mereka untuk memenuhi kehendak dan keperluan yang masih belum mereka penuhi. Sekian, itu sahaja dari saya dan saya pas kepada rakan saya. Masyarakat Malaysia seringkali digambarkan sebagai masyarakat yang beradab, kaya dengan budi bahasa dan bertimbang rasa. Namun begitu, cerminan imej positif ini tercala dengan deretan puluhan kes jenayah yang berlaku di dalam negara ini yang disifatkan sebagai terlalu sadis dan juga tidak masuk akal. Oleh itu, sekarang saya akan menemu bual beberapa orang tentang pendapat mereka soal isu ini. Memang banyak sekarang ni jenayah macam bogol, penderaan, sexual harassment yang berlaku kat Malaysia ni. Memang setiap hari tu mesti ada kes lah yang akan berlaku kat Malaysia ni. Satu sebabnya ialah ekonomi kan makin meningkat kan. Sekarang ni orang susah, banyak jobless sekarang. Susah nak tanggung anak-anak diorang, nak tanggung keluarga diorang, susah sekarang. Diorang akan melakukan apa-apa je untuk dapatkan duit. Macam diorang akan merompak, diorang mencuri. Yang keduanya, lagi-lagi lepas COVID ni dah, mental semua orang macam tak berapa nak seimbang. Diorang melakukan penderaan, nak melakukan kecederaan kepada orang lain. Sebab diorang dah tak boleh nak fikir dah. Benda tu dah luar jangkaan diorang. Menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Agama adalah petunjuk kepada manusia untuk membimbing manusia ke arah kebenaran. Oleh kerana itu, sekiranya kurangnya penghayatan keagamaan dalam diri, maka ianya akan membawa keburukan. Tanpa kita sedari, banyak kesan buruk yang berlaku sekiranya kurangnya penghayatan terhadap agama Islam. Sekarang, apakah punca-punca isu ini berlaku dan kesannya kepada masyarakat? Pada masa kini, ibu bapa banyak kekurangan didikan agama pada anak-anak dia yang tak secukupnya macam zaman dulu. Diorang lebih mementingkan isu ekonomi daripada isu-isu agama ni. Dan itu adalah satu perkara yang bahaya kerana dengan kesannya meningkatnya ikhtilat, tekan berkhalwat, perkara-perkara itu yang akan menjadi meningkat. Sekolah menengah lagi dah tak ada turuna, dah tak ada dara. So itu adalah perkara yang kita perlu improve. Kita
Kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab seharusnya sentiasa menunjukkan teladan yang baik kepada orang sekeliling kita. Pengaruh orang sekeliling seperti rakan sekerja, keluarga maupun rakan sekolah memberi impak kepada kelakuan individu seseorang itu. Jika baik pengaruh sekelilingnya, maka baiklah tingkah laku mereka dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Persis kata Mutiara, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maka masyarakat perlulah berubah dalam nilai kehidupan kita supaya ia bertambah baik dan membuang kelakuan negatif dalam diri masyarakat. Malaysia negara yang kaya dengan pelbagai kaum, bangsa dan agama mengalami cabaran besar dalam mengekalkan kelestarian pendidikan dan peradabannya. Membincangkan isu ini adalah penting untuk memahami cabaran psikologi yang melibatkan kesihatan mental, tekanan hidup dan adaptasi kepada lingkungan. Di samping itu, pembinaan karakter juga menjadi aspek penting dalam menentukan kejayaan pelestarian etika dan peradaban di tengah-tengah masyarakat. Cabaran psikologi yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia tidak dapat diabaikan. Tekanan hidup yang semakin meningkat, pengaruh media sosial dan perubahan pertukaran budaya melalui globalisasi turut memberikan impak signifikan terhadap kesejahteraan psikologi rakyat Malaysia. Oleh itu, meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu kesihatan mental, mengurangkan stigma dan menyediakan perkhidmatan sokongan psikologi adalah langkah awal yang perlu diambil. Pembinaan karakter menjadi satu aspek penting dalam menyediakan landasan yang kukuh untuk kelestarian etika dan peradaban. Dalam konteks Malaysia, nilai-nilai tradisional dan moral semakin tercabar oleh pengaruh luar seperti media global dan teknologi. Oleh itu, langkah-langkah perlu diambil di peringkat pendidikan untuk memastikan bahawa sistem pendidikan menyumbang secara positif dalam pembinaan karakter masyarakat. Program-program pembinaan karakter di sekolah dan universiti boleh membentuk sikap-sikap positif seperti integriti, kejujuran dan toleransi. Kesimpulannya, kesedaran dan tindakan terhadap cabaran psikologi dan pembinaan karakter adalah kritikal untuk melestarikan etika dan peradaban Indonesia. Oleh itu, pendekatan yang komprehensif dan bersama yang baik bersama pihak, cabaran kelestarian etika dan peradaban dapat diatasi dengan baik. Kita perlu memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang sihat memberikan manfaat besar bagi kehidupan kita, mulai dari menyediakan oksigen hingga memelihara pelbagai keanekaragaman hayati. Penting juga untuk meminimalisir sampah plastik. Plastik merupakan masalah serius bagi lingkungan kita. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang dan mendukung produk ramah lingkungan dapat membantu melindungi ekosistem laut dan darat. Isu-isu dalam konteks alam sekitar termasuk perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran udara dan air serta deforestasi. Semua isu ini memberikan dampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, cabaran-cabaran melibatkan kesulitan dalam mengubah perilaku manusia yang dapat merugikan lingkungan seperti kecenderungan menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, kurangnya kesedaran akan dampak lingkungan dan ketidaksetaraan dalam distribusi beban lingkungan di seluruh dunia. Mengatasi isu-isu dan menghadapi cabaran-cabaran ini memerlukan kerjasama global, kesedaran masyarakat serta tindakan konkret dalam mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pertamanya, mari kita bincangkan mengenai kelestarian alam sekitar. Kita sedar bahawa aktiviti manusia seperti pembangunan dan pengeluaran sumber-sumber alam memberi impak besar kepada ekosistem kita. Namun, apabila kita berbicara tentang kelestarian, kita juga perlu memberi perhatian kepada aspek etika. Bagaimana kita boleh memastikan tindakan kita tidak hanya memberi kesan positif kepada alam sekitar, tetapi juga mengunjung nilai-nilai etika dalam menjaga kepelbagaian alam kita. Sekarang, mari kita wawancara dengan seorang aktivis dalam alam sekitar yang akan memberi pandangan mereka mengenai peranan peradaban dalam menangani cabaran ini. Assalamualaikum, boleh Cik kenalkan diri? Waalaikumsalam, nama saya Emilia. Umur Cik berapa? Umur saya 25. Soalan untuk Cik Amy. Apakah tanggungjawab kita sebagai manusia terhadap alam sekitar? Tanggungjawab kita sebagai manusia dalam menjaga alam sekitar adalah dengan mengurangkan penggunaan beg plastik dengan cara membawa beg kita semula pergi mall beli barang. Kita juga boleh menjaga alam sekitar dengan membuang sampah di atas sampai sedang disediakan. Kita boleh bawa tumbler, bekal makanan sendiri, botol air sendiri, pergi kerja, pergi kelas.
So kita tak payahlah nak beli beg plastik dekat kedai makan. So nanti kan kurang juga penggunaan sampah-sampah. Okey, itu saja jawapan Cik Amy. Dengan itu, kita berharap bahawa wawancara ini dapat memberikan pencerahan mengenai cabaran alam sekitar, khususnya dalam konteks kelestarian etika dan peradaban. Jadi, cabaran yang akan dibincangkan seterusnya adalah cabaran sains dan teknologi. Sains dan teknologi adalah sebahagian daripada keperluan penting kehidupan manusia sejak bermulanya zaman revolusi sains. Teknologi yang ada pada hari ini sememangnya membawa banyak manfaat kepada kehidupan manusia, namun terdapat juga sisi gelap bidang sains dan teknologi yang boleh meruntuhkan kehidupan manusia apabila ia disalahgunakan. Jadi, apakah antara isu-isu yang tidak beretika yang berlaku di dalam bidang sains dan teknologi yang jika kita tidak perbaiki akan menyebabkan kehancuran peradaban? Antaranya ialah penggunaan bahan-bahan kimia yang terlarang dalam pembuatan ubat-ubatan. Penggunaan bahan-bahan kimia yang berleluasa dan terlarang dalam pembuatan ubat-ubatan boleh menimbulkan risiko kesihatan kepada pengguna akhir. Terdapat juga kesan sampingan yang tidak diingini yang mungkin juga tidak dijangka akan terjadi untuk jangka masa panjang. Ia juga akan menggugat standard keselamatan dan kualiti produk farmasutikal. Selain itu, ianya akan membawa implikasi etika terutamanya berkaitan dengan penyalahgunaan, perdagangan gelap dan implikasi sosial yang merosakkan masyarakat. Oleh itu, penting untuk memastikan bahawa penggunaan bahan kimia dalam pembuatan ubat-ubatan adalah selamat, bertanggungjawab secara sosial dan mematuhi standard keselamatan serta etika yang ketat untuk memastikan keselamatan masyarakat. Seterusnya, teknologi dan produk hijau. Bagaimana teknologi dan produk hijau ini berkait dengan cabaran kelestarian etika dan peradaban. Teknologi dan produk hijau bertujuan untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Ini termasuk pengurangan penggunaan sumber-sumber semula jadi, pencemaran dan impak negatif lain terhadap persekitaran. Maka, ini akan membantu dalam mencipta sistem yang lebih lestari secara keseluruhan. Pembangunan produk hijau dan teknologi hijau menggalakkan inovasi yang beretika dengan menitik beratkan nilai-nilai etika dalam pembangunan produk dan teknologi, memastikan keselamatan, keberkesanan dan keadilan dalam penggunaannya. Dengan mempromosikan teknologi dan produk hijau, masyarakat dapat bergerak ke arah kelestarian yang lebih baik dan dengan memperkasa kelestarian ekonomi dan memastikan etika dalam penggunaan semua sumber semula jadi. Kesimpulannya, kelestarian etika dan peradaban adalah suatu yang penting dan mesti dipertahankan sampai bila pun. Hal ini kerana dalam konteks Malaysia, kelestarian itu banyak bergantung kepada akar dan tradisi yang telah terbina sejak ratusan tahun yang lalu. Bukan mudah untuk membina dan membangunkan etika dan peradaban kerana ia merupakan suatu proses yang panjang. Namun, percayalah Malaysia memiliki ramuan dan keunikan yang tersendiri ke arah itu. Dengan formula yang betul, kepimpinan yang berintegriti dan rakyat yang bijaksana akan mampu merealisasi cita-cita dan matlamat murni ini. Sekian, demikian sahajalah dari grup kami iaitu Kumpulan 3. Terima kasih.